Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai inequalities ataupun ketaksamaan. Baik, untuk kali ini di dalam ketaksamaan dia ada beberapa perkara yang kita kena tahu dan kena bincangkan. Yang pertama adalah jika kita ada satu ketaksamaan linear, jika kita ada dua ketaksamaan linear, jika kita ada ketaksamaan kuadratik dan jika kita ada ketaksamaan dengan nilai mutlak. Ya, ada 4 benda yang kita kena faham dan untuk kali ini kita akan fokuskan kepada konten 1, 2 dan 3 sahaja terlebih dahulu ya. Baik, kita lihat sini ya. Yang seterusnya ini adalah inequalities punya properties ya, dia ada banyak lah ya, dia punya properties. Yang ini kita boleh lihat ya, nombor 1 macam ini, nombor 2 properties yang kedua, dia punya sifat dia lah ya, nombor 3 berikut, nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. ok, so saya tidak akan bincang mengenai semua properties ini, cuma ini kita akan gunakan jika perlu. ok, baik, kita pergi kepada kita punya perkara yang pertama, saya besarkan sikit, iaitu ketaksamaan linear ya dengan satu pemboleh ubah. So linear bermaksud dia tidak ada kuasa 2. So kalau dia ada kuasa 2, maka dia merujuk kepada kuadratik. Baik. Tengok sini, kita ada contoh yang pertama iaitu 3x tambah 5 lebih kecil daripada 11. Jadi proses dia mudah sahaja. Kita buat operasi seperti biasa dan di mana kita dapat hasil akhir dia sebagai x kurang daripada 2. Dan kalau kita buat sedikit lakaran untuk garis nombor. Jadi x kurang daripada 2. So kita tandakan dahulu 2 dekat sini. Nampak tak ada loophole dekat sini? Ada bulat dekat sini. Bulat di sini merujuk kepada inequality sini, sebab dia tidak ada tanda sama dengan dekat sini, maka kita tak boleh gelapkan dia. So kita kena buat loophole macam tu ya. Ini adalah diagram bagi garis nombor. So dari sini x kurang dari 2, arah nak panah ni adalah ke sebelah kiri lah, sebelah kiri. Jadi ini adalah merupakan penyelesaian dia. Jadi kita boleh buat set penyelesaian dia adalah x yang macam mana? X yang less than 2, ataupun kalau kita nak buat dalam bentuk koordinat, kita boleh buat dalam bentuk macam ni ya. So open bracket ya, open bracket, negative infinity dan juga 2 ya. Jika dekat sini ada tanda sama dengan, maka dia akan jadi close bracket dan dekat sini akan jadi gelap ya. Dia bukan loophole lah kat sini. Okey, ini contoh pertama iaitu inequalities yang tak ada sama dengan. Dekat contoh yang kedua, kita lihat ketaksamaan dia ada sama dengan ya. Beza dia tak banyak. Beza dia hanya pada dia punya selang tu nanti. Nampak tak? Jawapan dekat sini contohnya kan, dia adalah close bracket kan, close bracket. So ini close bracket merujuk kepada jika ketaksamaan tersebut ada tanda sama dengan. Jadi proses ini mudah sahaja. Kita pindah-pindah sana, pindah sini dan sebagainya. Akhirnya kita akan dapat nilai x sebagai lebih besar dan sama dengan negatif 9/2. Dan berikut adalah diagram dia ya, garis nombor bagi soalan ini. Lebih besar, maka arah nak panah dia ke kanan. Dan ini adalah jawapan dia. Okey? Boleh? Okey, nampaknya agak mudah ya. So, di sini ada negatif ya. Di sini ada negatif, tertinggal dekat sini. Negatif supposed to be negatif dekat sini. Okay? Alright, negatif. Okay, contoh berikutnya adalah yang ini. Kita lihat dua ketaksamaan linear dengan satu pemboleh ubah. So, jadi dua ketaksamaan bermaksud kita ada dua kat sini. Ada dua kat sini. Ya? Ada dua. So, kita tengok soalan. Tentukan set nilai X yang memenuhi ketaksamaan berikut. So, jadi kita diberi dua ketaksamaan. 1 dan 2 dan dihubungkan dengan perkataan dan.
Apa maksud dan dekat sini? Dan dekat sini dia akan merujuk kepada intersection, ya, tindanan, ya, tindanan. So maksud dia kita akan selesaikan this part first, lepas tu kita selesaikan pula bahagian ini dan kita akan gabungkan. Kita akan gabungkan dan kita nak lihat apakah persilangan, apakah tindanan bagi kedua-dua nilai X tersebut. So idea dia macam tu. Baik. Nampak tak ada dua kotak kat sini? Dua kotak ini merujuk kepada setiap satu ni, ya. Untuk 3X tambah 4 ini dia cara dia. Untuk X tolak 2 ini cara dia. Jadi apabila kita lihat dekat sini, kita dapat yang pertama sekali kita dapat X kurang daripada negatif 4/3 dan yang kedua kita dapat X kurang daripada 2. Ya. So jadi kita buat garis nombor, maknanya dia ada 2 lah. Satu negatif 4/3 dekat sini kan. Satu lagi ada 2. So jadi kita plotkan elok-elok dia punya arah dia, arah anak panah dia. So X less than negatif 4/3 ke kiri lah. Dan yang bahagian kedua ni pun ke kiri juga. Jadi tindanan dia akan berada pada bahagian ini. So jadi jelas menunjukkan jawapan kita adalah X yang macam mana? X yang kurang daripada negatif 4/3. Sebab itu jawapan kita dapat ini. Boleh? Okey. Ataupun kalau nak buat dalam bentuk bracket notation pun boleh, dalam bentuk koordinat, iaitu kita dapat minus infinity dan juga negatif 4/3 open bracket, ya. Dua-dua ni kena open bracket. Okey, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita lihat yang ini kita ada X tolak 3 duduknya di antara negatif 4 dan juga 5. Ya, dia tidak ada tanda sama dengan, ya. Yang ini take note, ya. So jadi caranya seperti biasa. So kita akan tambahkan kedua-dua belah dengan 3. So jadi akhirnya kita akan dapat this line, ya. So jadi kalau kita perhatikan this line ini, sebenarnya dia ada dua cara lah untuk kita dapatkan jawapan dia. Yang pertama sekali, by looking at this, ini contoh mudah, senang kita nak buat, ya. Cuma nanti kalau kita ada jika kita ada pecahan dekat sini, ya, kalau kita ada pecahan dekat sini, kita kena pecahkan kepada dua bahagian dan kita gabung balik. Okey, itu kita bincangkan kemudian. Kalau kita lihat dekat sini, daripada sini kita dah boleh terus buat garis nombor, ya. Sebab kita dah jelas dekat sini X duduknya di antara negatif 1 dengan 8. Maka inilah garis nombor dia. Nampak tak? Ya. Dan inilah jawapan dia sebenarnya, ya. Nampak tak kat sini? Inilah jawapannya. Okey. Dalam satu perspektif yang lain, kita boleh pecahkan kepada dua bahagian. Saya besarkan sikit. Maksud saya macam ni, ya. So, kita boleh lihat bahagian ini dulu, iaitu mana? X besar daripada negatif 1. Satu lagi, X kurang dari 8. Nampak? Ada dua benda kan? X besar daripada negatif 1. Lepas tu X kurang daripada 8. Kita buat garis nombor, buat garis anak panah tu, dan kita cantumkan balik. Cantum tu bermaksud dapatkan tindanan. Boleh? So, X besar daripada negatif 1. Mana? Ini negatif 1 lebih besar. Nampak tak? Dia arah ke sana. Lebih besar. Satu bahagian. Yang kedua adalah X kurang daripada 8. Ini 8 kurang dari 8. Nampak tak? So, kita ada dua garis nombor kan? Bila kita dah pecahkan macam tu, kita cantum balik. Cantum balik, kita nak dapatkan tindanan dia. So, inilah tindanan dia. Ya, so maknanya penyelesaian kita adalah nilai-nilai X. Nilai X yang macam mana? Nilai-nilai X yang duduknya di antara negatif 1 dengan 8. Boleh? Okey, good. Kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Yang ini contoh yang melibatkan pecahan, tapi ini tak susah sangat. Okey, tak apa. Kita lihat dekat sini. Dia nampak macam rumit, tapi apabila kita dah buat pengiraan sedikit, dia akan jadi mudah. Baik. Ini contoh dia. So, bila dapat yang ini, kita susun elok-elok dengan cara berhati-hati.
Kita buat macam ni lah ya. Kita buat macam ni, kita pindah-pindahkan kepada bahagian yang tertentu. So berhati-hati dengan tanda tanda ketaksamaan ini, jangan tersilap ya, jangan tersilap. So apabila kita susun semua, kita akan dapati last kali kita akan dapat bahagian ini. Bahagian ini ya, 3x tolak 1 per 12 less and equal to 0. So pada bahagian ini, kita perhatikan dekat bawah ini. Denominator. Denominator ini adalah 12, betul? So, bila 12, dia adalah suatu nombor yang positif. So, bila kes yang macam ni, maka kita boleh buat cara yang... maksud dia, saya boleh darabkan kedua-dua belah dengan 12. Faham tak? Saya nak matikan yang belah bawah ni. Saya boleh darabkan kedua-dua belah dengan 12. So, saya darab sebelah kiri dengan 12. Saya darab sebelah kanan dengan 12. Maksud dia, saya akan dapat yang ini. Nampak? 3x tolak 1 kurang dan sama dengan kosong. Nampak tak? Saya dah buat sedikit notation dekat sini. Jika denominator mempunyai pemboleh ubah x. Jika. Tapi dalam kes ini tak ada x pun dekat bawah ni. Saya kata jika ya. Jika denominator mempunyai pemboleh ubah x, darab silang adalah tidak sesuai. Darab silang ni bermaksud saya nak darabkan lah ya. Darabkan dengan 12 sebelah kiri, darabkan dengan 12 sebelah kanan. Itu maksud saya. So yang itu. So dalam kes ini, sebelah bawah ini memang dah positif dan dia tak ada pemboleh ubah x, maka kita boleh darabkan 12 sebelah kiri, darabkan 12 sebelah kanan, kita boleh cancel everything dan kita akan dapat as simple as this. 3x tolak 1 kurang dan sama dengan kosong, maka x kurang dan sama dengan 1/3 and this is the answers. Boleh? So, jadi ini adalah jawapan dia. Ini mudah ya, ini mudah sebab saya nak terangkan satu ciri penting adalah jaminan sebelah bawah ini positif. Baru kita boleh ceritalah. Tetapi kalau sebelah bawah ini ada variable, ada pemboleh ubah x misalnya, maka kita tak boleh darab macam tu. Boleh nah? Okey. Kita tengok contoh yang lain. Apa yang saya... Ini dia. Ini dia ya. Ini satu contoh. So kita ada x tolak 1 per x tambah 2. Okey. So dalam kes ini kita tak boleh guna macam tadi tu. Saya tak boleh nak darabkan sebelah kiri dengan x tambah 2, darabkan sebelah kanan dengan x tambah 2 supaya saya boleh cancelkan. Tak boleh. Ya? Tak boleh. Okey? Sebab dekat bawah ni ada variable dan kita tak tahu nilai x ni apa sebenarnya. So, kecualilah kalau dalam soalan tersebut dia ada menyatakan jaminan yang denominator ini adalah always positif. Kalau macam tu, kita boleh main kita boleh guna pendekatan macam contoh tadi. Faham tak? So, kalau dalam soalan dia ada menyatakan x tambah 2 ini is always positif. Kalau dia ada statement macam tu, maka kita boleh darabkan sebelah kiri dengan x tambah 2, sebelah kanan x tambah 2. Itu boleh. Tetapi kalau dalam soalan tidak menyatakan apa-apa, jaminan sebelah bawah ni adalah positif, jangan buat. Kita kena guna cara ini. Faham tak? Okay, good. Now guys, kita tengok ya, cara ni macam mana? Senang saja. Apabila dia melibatkan pecahan yang macam ni, dia ada beberapa approach lah ya. Ada beberapa approach. Kalau kita rujuk kepada beberapa buku, mungkin dia tunjukkan beberapa cara yang berlainan. So kita nak standardiskan. So mudah saja. Yang pertama sekali, kalau jumpa pecahan macam ini, nampak tak ada tandaan ini less than 0 macam ni kan? So kita jangan ambil pot dulu. Jangan ambil pot apa-apa tentang yang ini. Kita akan gunakan tandaan ini last kali. Now, we look at this. Kita tengok kepada bentuk pecahan ini dan kita pertimbangkan jika pecahan belah atas ini positif dan jika jika ungkapan yang belah atas ini positif dan jika ungkapan sebelah bawah ini positif. Kita pertimbangkan itu dulu. So, seperti mana yang kamu nampak dekat dalam kotak ini,
Ya, jangan tengok ini ya, jangan tengok yang ini dulu. So kita terus tengok yang bentuk pecahan ini, kita pertimbangkan sebelah atas positif, sebelah bawah positif, macam tu. Okey, so jadi jika X tolak 1 positif, besar dari kosong, dan tandaan ini bergantung kepada apa yang diberilah. Kalau bahagian dekat sini ada sama kat sini, maka kita kena tulis sama kat sini lah. Dia bergantung. Ya, so oleh sebab soalan ini tidak ada tanda sama dekat sini, maka kita remain macam ni lah. So maknanya kita kena buat dua. Jika X tolak 1 positif, iaitu besar dari kosong. Jika X tambah 2 positif, ya, lebih besar dari kosong, yang ini. So jadi daripada kotak ini kita akan dapat yang color merah ini. Nampak? X besar dari 1 dan X besar daripada negatif 2. From here, kita akan buat garis nombor seperti yang kamu nampak di sebelah kanan ini. Nampak tak? So, kita ada negatif 2, kita ada 1. Kita parking elok-elok kat sini, negatif 2 dan juga 1. Dan kita draw dia punya direction dia. Nampak tak? X besar dari 1 mana? Ini 1 besar dari 1 sebelah sini. Okey. Lepas tu, X besar daripada negatif 2. Ini negatif 2 besar daripada negatif 2. Faham? Okey, bila dah ada macam ni, kita letakkan tandaan positif negatif pada garis tersebut. So, yang ada garis ini positif, yang ada garis ini positif. Yang ada garis ini positif. Yang tak ada, letak negatif. Ini pun tak ada, letak negatif. Ini letak negatif. So, maknanya dalam kes ini, kalau lihat kepada diagram ini, garis nombor ni, ada 3 portion tau. Ada 3 portion, ada 3 bahagian. Bahagian pertama, this part. Bahagian kedua, bahagian ini. Bahagian ketiga, yang ini. Okay, so now kita nak tentukan yang mana satukah bahagian yang merupakan jawapan. Itu dia. Okay, now apabila kita telah plotkan macam ni, maka kita dapatkan hasil dia positif, positif, positif. Negatif, positif, negatif. Negatif, negatif, positif. Nampak tak? So, yang dekat bawah ini adalah hasil untuk setiap portion tersebut. Ya, portion yang pertama, portion yang kedua, portion yang ketiga. So, kita ada 1, 2, 3. Macam mana kita pilih jawapan adalah bergantung kepada ini. Baru kita tengok yang ini, guys. Ni. Tadi saya kata jangan tengok dulu kan? Dan benda ni akan digunakan pada bahagian terakhir nanti kan? Ini yang saya maksudkan. So, bila kita tengok sini, dia kata less than 0 bermaksud bernilai negatif. Maka, kita perlu pilih yang mana satu portion yang negatif. Maksud dia dekat sini, betul? Maka jawapan dia adalah antara negatif 2 dengan 1. Jadi, saya kecilkan sikit. Ini dia. Selang ini merupakan penyelesaiannya kerana, nampak tak? Yang color merah ini, less than 0. Dia negatif kat situ. So, kita perlukan bahagian ini. Ya, ini adalah jawapan dia. Maka, ini adalah penyelesaian akhir kita. Boleh? Nampak tak? Okay, so yang paling penting adalah kotak ini ya. So, jika dia melibatkan pecahan, kita kena buat satu persatu. Ya. Okey, tengok contoh lain. Bentuk pecahan juga kita lihat. Lihat kat sini, yang ini ya. So, kita ada 2x tolak 1, x tambah 1, sebelah kanan ini ada 1. So, kita pindah siap-siap. Pindah siap-siap ke kiri. Ya. So, pindah siap ke kiri. Seperti kat sini, kita susun, kita darabkan yang mana-mana perlu. Yang ni kita buat, selesaikan macam biasa. Last sekali, tengok yang bawah sekali. Okey guys, dekat sini. Dekat sini, akhirnya kita dapat dalam bentuk pecahan. Iaitu, kita ada dia bahagian numerator dia, x tolak 2. Bahagian denominator dia, x tambah 1. So, sekali lagi, dekat bawah ni ada variable ada pemboleh ubah, x. So, kita jangan nak darab-darab tak tentu pasal. Dia tak akan jadi. Maknanya, kita kena treat dia satu persatu. Jangan tengok yang ini. Jangan tengok yang ini. Yang ini, kita akan gunakan last kali nanti. Okay. So, now kita lihat bahagian atas ini.
X tolak 2 lebih besar dari kosong, X tambah 1 lebih besar dari kosong. Okey, jangan peduli tandaan ini. So, jadi apa yang perlu kita buat adalah seperti berikut. Yang inilah. X tolak 2 besar dari kosong, X tambah 1 besar dari kosong. So, dari sini, dari kotak ini, kita akan dapat hasil X besar dari 2 dan X besar daripada negatif 1. Now, buat garis nombor dengan arah anak panah. So, kita ada negatif 1 dekat sini. Kita ada negatif 1 dekat sini. Kita ada 2 dekat sini. Maka, tengok ya. Negatif 1 ni lebih besar. Maka arah panahnya kat sana. 2, ini X besar dari 2 pun ke arah kanan juga. Now, kita letakkan tandaan positif negatif. Ini positif, 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 negatif. Alert ya. Yang tak ada garis tu letak negatif. Yang ini pun tak ada juga. So, dalam kes ini ada 3 portion. Portion pertama, kedua, ketiga. Dan setiap portion itu kita nak letakkan tandaan dia. Positif, positif, positif. Positif, negatif, positif. Positif, negatif, negatif. Negatif, negatif, positif. Maka daripada ketiga-tiga portion, macam mana kita nak dapatkan jawapan dia adalah bergantung kepada tandaan dekat sini. Jangan ambil dekat sini ya. Jangan dekat sini. Sebab dalam contoh ini, sebab kadang-kadang soalan ini dia dah terubah. Dia dah terubah. Mungkin tandaan inequalities ini akan berubah juga. Mungkin. Ya. So, kita kena ambil daripada pengiraan kita yang terakhir sekali. Ini adalah yang last sekali kita buat selepas modification, selepas pengiraan. Ini last sekali. Maka kita kena pertimbangkan yang ini. Ya. So, maknanya inilah dia. So, dia nak yang greater than 0. Maknanya, lebih besar dari kosong tu positif lah. Sebab itulah kita akan ambil portion ini dan juga portion ini. Inilah jawapan dia. Boleh? So, jadi kita perhatikan dekat sini. Jawapan dia adalah X kurang daripada negatif 1. Ya, ini bahagian ini atau ya, bukan dan. Ini adalah atau. Atau X besar dari 2. Ini adalah dalam bracket notation. Ini adalah dalam selang. Ya, dalam selang. So, either one. Either one is correct. Tak ada masalah yang itu. Boleh? Okey. Now, kita pergi lagi satu lagi contoh yang macam ni. So, jangan runsing ya. Dia bagi macam ni tak ada masalah apa-apa. Ya. So, kita buat macam biasa saja. So, kita pindah-pindahkan aja. Sama ada ini nak pindah ke sebelah kiri ke, sebelah kiri ni nak pindah ke sebelah kanan ke, tak ada masalah. Okay, so sekarang ni kita buat, katakan saya nak pindahkan sebelah kanan ini ke sebelah kiri. Yang itu standard lah kan. So, jadi kita buat macam ni, kita buat pengiraan. Yang ini jangan salah ya. Sebab kalau pengiraan ini salah, nanti dia akan impact kepada bahagian seterusnya lah. Dan kita pun teruskan sampai sini. Kita perhatikan ada 3 benda kat sini. Nampak tak? Dekat bahagian atas ni, numerator ni, kita ada X tolak 7. Dekat bawah ni ada X tambah 2 dan juga X tolak 1. Tak apa. Maknanya kita ada 3 lah. Ada 3. Nampak tak kotak ni? Kotak ni ada 3. Ya? 1, 2, 3. Cuma, baik. Tengok kat sini. Tadi saya sebut macam ni kan? Ada 3 bahagian. So, kita nak lihat sebelah atas ni positif, sebelah bawah ni positif, yang ini pun positif, betul tak? So, ada 3 So, nampak tak sini? 1, 2, 3. Tetapi, cuba lihat. Tandaan inequalitiesnya ada sedikit berbeza. Di mana, yang atas ini, dia ada less than and equal. Ada tanda sama dengan. Sepatutnya, semua ni ada sama dengan. Ya, sepatutnya, semua ini ada tanda dia ada tanda sama dengan. Akan tetapi oleh sebab denominator ini X tambah 2 dan juga X tolak 1 ini berada dekat bawah, maka dia tak bolehlah sama dengan 1. Sebab itu kita kena padam balik. Ya, kena tak ada sama dengan. Ini pun tak ada sama dengan. Nampak tak? Sebab sebelah bawah tak boleh sama dengan kosong. Kalau denominator sama dengan kosong, dia akan jadi tidak tertakrif. So dekat yang bawah tak boleh sama dengan kosong. Sebab itulah kita kena padam balik. Ya? Yang dekat atas ini tak ada masalah. Kita kena follow yang ini. Kalau ini ada tanda sama dengan, kita kena letak sama dengan dekat sini.
Ya, kena samalah. Yang dekat bawah pun sepatutnya ada, tapi kita kena padam balik dengan mempertimbangkan bawah ni tak boleh equal to 0. Nampak So, jadi kita perhatikan, bila kita selesaikan dalam box ini, kita ada 3 benda. X besar dan sama dengan 7, X besar daripada negatif 2, dan X besar daripada 1. Now, we plot the graph. Bukan graph. Kita plot garis nombor macam ni. Kita ada minus 2, kita ada 1, kita ada 7. So, kita susun elok-elok. Susun elok-elok. Nampak tak dekat sini? Dia punya point dia, ini adalah, dia tak ada loophole tau. Dia memang penuh kat sini. Tapi, yang 1 dengan negatif 2 ni, dia, tanda dia ada loophole lah. Loophole So, jadi, bila kita susun, dah susun macam ni, dan kita letakkan dia punya tandaan positif dan negatif dan sebagainya, kamu akan dapat bentuk macam ni lah. Dan kita perhatikan, kita ada 4 portion sekarang ni. Okey, ada 4 portion. Portion pertama, portion kedua, portion ketiga, dan portion yang keempat. So, yang mana satu yang kita kena sebagai jawapan dia, dia bergantung kepada cara kita yang langkah kita yang terakhir. Langkah kita terakhir adalah bahagian ini. Yang ini. Yang ini menunjukkan lebih besar daripada kosong. Maksud dia yang positif lah. Yang positif. Maksud dia, bila kita nak ambil positif, kita lihat saja dekat bawah ini, kita akan ambil ini, iaitu negatif 1 dan 1, dan kita akan ambil ini. Greater than 7. So, dua bahagian ini merupakan penyelesaian dia. Boleh? So, jadi jawapan kita adalah macam ni lah. Ada dua atau minus 2, 1, open bracket open bracket, dan atau 7 to infinity, dan 7 ini alert, dia adalah close bracket. Yang ni lah. Okay guys, so kita pergi kepada, ini habis linear so kita pergi kepada kuadratik pula. Kuadratik. Okay, ketaksamaan kuadratik. Quadratic inequalities. Contoh. Ini adalah contoh dia. Kita diberi suatu ketaksamaan kuadratik. Misal dia 3x kuasa 2 tambah 4x tolak 20. Less than and equal to 0. So, yang pertama sekali, kita kena faktorkan seperti biasa. Kita faktorkan seperti biasa. Dan lepas kita faktorkan dia, nampak tak box ini? Box ini kita dah jumpa tadi kan? Box ini prosedur dia sebiji macam yang tadi. Sebiji macam yang tadi. Jangan pertimbangkan tandaan inequalities ini lagi. Jangan peduli yang ini. Yang ini kita akan guna apabila kita dah siap garis nombor ni. Bila kita nak pilih, baru nampak tak ni? Last kali saya akan tick dekat sini, betul tak? Saya tick dekat bahagian negatif tak? Yang ini kan? Kenapa saya pilih ini? Sebab saya lihat dekat sini. Nampak tak? Dan baru saya pilih yang ini. So, jangan peduli yang ini. Kita lihat saja dua faktor ini dan kita buat macam biasa. Nampak tak? Kita buat macam biasa. So, 3x tambah 10 besar dan sama dengan. So, kenapa ada tanda sama dengan? Sebab soalan pun ada tanda sama dengan. Maka kita follow aja. Dan dia tak ada bahagian belah bawah kan? Dia tak ada denominator kan? So, tak ada isu lah. So, jadi ini adalah yang ini dan x tolak 2 adalah yang ini. So, kita buat macam ni saja. Dan apabila hasil daripada kotak ini, kita dapat dua benda kat sini. X besar dan sama dengan negatif 10/3 dan juga X besar dan sama dengan 2. Now, kita buat garis nombor macam ni. Okey, dan kita letakkan tandaan positif negatif dan kita dapatkan dia punya hasil dekat bawah ini untuk setiap portion ini. Positif, negatif, positif, dan kita akan pilih salah satu di mana kita akan melihat semula soalan kita. Ini, yang terakhir adalah yang ini kan? Less than equal to 0 bermaksud nilai negatif, maka ini adalah jawapan dia. Okey? So, ini adalah jawapan dia dan alert sebab ada tanda sama dengan dekat sini, maka dia adalah ini. Dia bukan loophole dia adalah yang titik penuh lah. Yang ni So, sebab itulah kita ada close bracket pada kedua-dua belah ini. So, ini adalah jawapan dia dan
kita lihat contoh terakhir untuk kali ini. Kita lihat another example for quadratic inequalities. Kita ada ini, x squared minus 4x besar dan sama dengan 5. So kita pindahkan 5 ni siap-siap ke sebelah kiri dan kita factorizekan dia. Okey, factorizekan dia, dan seperti biasa untuk kedua-dua faktor ini kita buat kotak macam biasalah ya. Yang ini, so x tolak 5 besar dan sama dengan 0, x tambah 1 besar dan sama dengan 0. Okey, dan dari sini kita akan dapat dua nilai ini dan kita buat garis nombor. Kita plotkan, kita letakkan tandaan positif negatif dan kita dapatkan hasil positif negatif bagi setiap portion tersebut. Ada 3 portion dan apabila kita nak tentukan yang mana satu sebagai jawapan, depends pada dekat sini. Yang saya gerakkan mouse ni, nampak tak? So ini akan merujuk kepada bahagian yang positif. Maka kita kena pilih ini dan ini sebagai jawapan kita. Sebab itulah kita dapat jawapan yang berikut. Ini adalah jawapan kita. So ada dua bahagian, satu bahagian di sini ataupun dalam bentuk koordinat yang ini, satu lagi bahagian adalah yang ini, iaitu di sini ataupun dalam bentuk koordinat selang terbuka selang tertutup adalah yang inilah ya. So ini adalah jawapan dia. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu teaching video saya untuk subtopik ini. Kita sambung dalam teaching video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.